inflasi tidak berlaku, KWSP tak perlu cairkan aset sehingga kurang pelaburan dia punya pulangan. Persaraan kita akan insya-Allah ada, nak kita terjamin tak adalah tapi ada. Kurang-kurangnya kalau kita bayar pun 10 tahun akan datang ada lagi baki duit kita. Ui, ada lagi. Ni pun ada lagi. Ui, bagus ni. Dan sekarang kita dapat duit. So soalan saya, bagus ke tak bagus? Apa yang kerajaan PMX, kerajaan Madani dibuat dengan apa yang apa orang kata kerajaan PN offer. Kerajaan PN offer dia kata kita kena keluarkan duit ni. Kita wajib keluarkan duit ini dia kata. Kita wajib keluarkan. Kita bagi rakyat. Konon-kononnya dia hero lah. Lepas tu dia keluar parlimen 10 minit tuan-tuan, lepas tu dia masuk balik. Baik, saya buat kiraan. Untuk siapa yang ada dekat TikTok yang tak nampak nanti boleh pergi kat YouTube saya, tengok kiraan ni hadam betul-betul. Terutama Walaon dengan Walargon ni faham betul-betul. Baik. Kami nak KWSP untuk beli sport rim baru. Okey. Katakanlah baki 10,000. Saya tulis dekat ni, baki 10,000. Menurut PN, kalau baki 10,000 keluar 10,000, dia ada baki akaun 2 10,000. Dia kata keluarlah semua. 10 tahun akan datang, baki berapa tuan-tuan kalau ada keluar 10,000? Providing dia tak tambah lagi? Kosong. Tetapi dalam kerajaan Madani, dia kata baki 10,000. Cagar 10,000. 10 tahun akan datang setelah tolak cagaran tadi kerana tuan-tuan simpan dalam KWSP yang memberi pulangan 6%, bayar hutang yang ada 5% interest, tuan-tuan masih ada baki RM4,100. Yang mana lebih baik tuan-tuan? Baik, kita kira lagi. Kedua, inflasi 30 bilion. Inflasi berlaku kerana dalam masa yang cepat 30 bilion perlu dikeluarkan. Tetapi kerajaan Madani bukanlah tak akan langsung berlaku inflasi. Inflasi ni dia market punya force. Tetapi tak ada shock, inflation shock berlaku. Renjatan inflasi itu berlaku kerana tempoh nak keluar cagaran itu 1 tahun. Dan dia ada proses dia. Dia bukan tiba-tiba esok masuk akaun. Ui, tak buat apa-apa pun masuk akaun. Tak ada. Macam hari tu kan. Pom-pom tengok dah ada 10,000 dalam akaun. Terkejut kita. Yang ni kena ada proses, kena ada due, kena pergi ke bank dan sebagainya. Jadi bagi mereka yang tak perlu keluarkan, dia akhirnya kata, tak payahlah. Tak payah keluarkan, nanti aku kena bayar juga dekat bank. Sebab itu bukan duit free, dia kena bayar. Kecuali dia ambil pilihan tak nak bayar lah. Pengeluaran secara automatik dan serentak untuk PN, zaman PN. Tetapi zaman Madani ni kena melalui proses-proses bank dan dia akan mengambil masa. So maksudnya kita boleh stretch out 30 bilion itu, kalaupun 3 juta nak keluar dalam satu tempoh masa. Krisis persaraan. Zaman PN, selepas 55 tahun, dia ada zero dalam akaun dia sebab dia dah keluar semua. Tetapi dalam kerajaan Pakatan Harapan, dalam kerajaan Madani ni tuan-tuan, apa yang berlaku adalah dalam tempoh itu. Sekiranya tuan-tuan tak nak bayar dalam tempoh 50, cagaran tu akan keluar tapi ada baki tadi. Tetapi kalau tuan-tuan bayar tiap-tiap bulan, pada usia 55 tahun nanti, tuan-tuan masih ada simpanan. Zaman PN ada simpanan? Kosong. Zaman Pakatan Harapan, zaman kerajaan Madani ada? Ada. Jenis tak jenis? Baik. Apa yang berlaku sewaktu persaraan? Kosong baki kerana telah dikeluarkan semua. Tetapi dalam kerajaan Madani, ada 2 perkara berlaku. Kalau anda bayar bank pada usia 50 atau 55 tahun, interest pinjaman 5%, dividen 6 hingga 9%, maka baki tetap ada walaupun tidak banyak. Anda bayar bank tadi kan? Tetapi baki tetap ada. Setelah selesai membayar hutang KWSP secara bulanan, maksimum 10 tahun, tetap ada simpanan dividen yang 6 hingga 9%. Nah, kecairan KWSP perlu dicairkan untuk dan memberi kesan kepada semua ahli. Kepada semua ahli yang tak boleh keluar pun akan kesan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kecairan itu perlu dilakukan dalam kadar masa yang segera. Yang tak boleh keluar KWSP, dia punya dividen akan jatuh. Kenapa dividen dia jatuh? Sebab pelaburan dah dicairkan tadi. Tak boleh nak buat more money untuk semua orang. Dalam kes kerajaan Madani, perlu tak KWSP mencairkan aset? Tidak perlu. Kenapa? Kerana 2 bank, sekarang ini 2 bank yang bersetuju yang digunakan untuk melaksanakan mekanisme ini adalah MBSB dan juga Bank Simpanan Nasional. Oh, ini along ni. Okey, tuan-tuan, MBSB sebabnya 61% MBSB adalah milik KWSP.
61% MBSB adalah milik KWSP. BSN semua punya 100% milik kerajaan. Jadi adakah dia menguntungkan kroni-kroni CIMB, Maybank sebenarnya? Tak ada. Kalau adalah dulu orang kata, itu kroni, bank Islam dan sebagainya. Tak, dua-dua bank ni bank kerajaan, tuan-tuan. Dua-dua bank ni adalah bank milik kerajaan. Nampak? So, siapa akhirnya pulang kepada siapa, tuan-tuan? Pulang kepada kita lah juga. Sebab itu bank kerajaan. Baik, kita buat kiraan KWSP versus pinjaman versus kalau keluar terus. Andaian, katakanlah akaun 1 ada 100,000. Akaun 2 ada 10,000. Pinjaman, tak nak mahu ke saya. Okay, katakanlah ada kiraan macam ni. Alright. Akaun 2 ada 10,000. Pinjaman 10 tahun dengan interest 5%, penghujung ke tahun ke-10, campur prinsipal campur dengan pokok, prinsipal campur dengan interest, tuan-tuan akan membayar jumlah RM12,727.86. Yang ni saya tak petik sesuka hati. Yang ni saya ada loan calculator dipanggil. Ini maksudnya interestnya ataupun whatever you call it ialah sebanyak RM2,727.86. Tuan-tuan pinjam RM10,000 kena bayar ekstra RM2,700 sebagai interest itu dalam tempoh 10 tahun. Namun begitu, disebabkan kita tak keluarkan duit KWSP tadi, dividen tu kita simpan di dalam KWSP. So, KWSP tetap melaburkan duit itu dalam akaun 2. Dividen 10 tahun tadi adalah berapa, tuan-tuan? RM16,894.79, providing interestnya minimum 6%. Okey, kita ambil average 6% lah. Average 6%. So, dividennya adalah RM16,894.79. Saya tanya soalan, tuan-tuan. RM12,727 ke ataupun RM16,894 yang lebih besar? Dividen RM16,000 lebih besar ke ataupun pinjaman cagaran RM12,000 lebih besar? Macam mana boleh jadi RM16,000 is? Itu dipanggil compound interest. Compound dividend. Calculation dalam compound dividend. Dia ada kaedah kiraan dia. So, jangan buat kiraan mudah. Kalau 10% kali RM6,000 lah maksudnya. Ya, betul RM6,000. Tetapi ada lebih sikit. Berbanding dengan RM12,000. Tapi macam mana RM12,000? Again, interest tu reducing balance. Saya mungkin bank saya tak tahu dia guna kaedah apa. Reducing balance ke? Dia guna kaedah apa ke? Dia fix ke apa sebagainya. Tapi kita kena tengok nanti. But, even that pun, saya percaya jumlah dia takkan lagi jauh daripada apa yang saya key in ini. Now, maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya dekat sini, andaian kita keluar RM10,000. Andaian, ini kalau tuan-tuan boleh petik RM50,000 pun sama, RM30,000 pun sama, RM5,000 pun sama je. Tapi saya ambil RM10,000. Kalau guna idea mantul PN, Perikatan Nasional, yang masa jadi kerajaan pun dia suruh keluar duit, masa jadi pembangkang pun dia suruh korek duit sendiri. Kalau tahun hutang, katalah anda tidak berhutang kepada bank. Kita tak ambil hutang tali cagaran, kita keluar terus duit tu. Ada berapakah hutang anda pada tahun 2033? Tak adalah, tak ada hutang, kosong lah. Tengok, baguslah, tak ada hutang. Baik, tetapi dividen anda pada tahun 2033, 10 tahun akan datang, berapa, tuan-tuan? Kosong juga. Saya ulang. Hutang anda pada bank 10 tahun akan datang, kalau guna idea PN ni berapa, tuan-tuan? Kosong, sebab memang tak ada hutang. Baguslah Is. Tak, 10 tahun akan datang, dividen dia, sebab dah keluar RM10,000 tadi berapa? Tinggal kosong juga sebab tak ada. Baik, kita tengok pada idea PMX, idea kerajaan madani. Pada tahun 2033, 10 tahun akan datang. Anda sudah pun, sama ada bayar bulan-bulan ataupun 10 tahun nanti baru nak bayar guna cagaran, boleh mempunyai hutang dengan bank, total yang sudah dibayar ataupun yang akan dibayar RM12,727.86. Tetapi disebabkan dividen itu masih ada dalam KWSP, dividen itu RM16,894.79. 16,000, 12,000, yang mana satu lebih besar? 16,000, 12,000, yang mana satu lebih besar? Baik. Sekarang ni, tuan-tuan, not only anda ada dividen, anda ada masih RM10,000 dalam KWSP. Anda juga dapat RM10,000 cash kerana anda buat pinjaman. Kemudian bila dah habis bayar pinjaman, at the end of that 10 years, anda akan dapat RM4,000 balance lagi. Kerana apa? Dividen. Tapi kami tak nak RM4,000 tu Is, kami nak RM10,000. Kan dah dapat tadi pinjaman. Kami tak nak pinjaman. Okey, maksudnya 10 tahun lagi kamu tak ada RM4,000 tu. So, yang mana satu lebih baik, tuan-tuan?
Tuan-tuan pinjam sekarang, dapat 10,000 cash. 10 tahun nanti, dapat lagi 4,000. 10,000 dah habis dah. Dah bayar bank dah. Tapi dapat lagi 4,000. Atau, tuan-tuan keluar sekarang 10,000, 10 tahun akan datang, tak dapat apa. Yang mana satu tuan-tuan nak? Saya tanya ni, 4,000 10 tahun akan datang atau tak dapat apa langsung 10 tahun akan datang? Sekarang tuan-tuan dapat 10,000, 10 tahun akan datang pun dapat 4,000. Providing cerita dia 10,000 pengeluaran, 6% interest, 5% interest bank. Calculate lah. Sebab itu saya kata, bila saya kata, apa orang kata, kita ni tak bijak dalam buy account ni, kita marah. Sebab itu bisnes kita tak bijak. Lepas tu kita dok komplain, kenapa China lebih maju? Tuan-tuan, ini kalau China ni, awal dia orang pergi bank, dia cagarkan. Ini idea bagus, Is. Saya ada kawan saya, one Chinese guy. Dia kata, Is, aku baru dapat loan. Aku nak cagarkan loan itu to another bank. Untuk kembangkan bisnes dia. That's why bisnes dia berkembang. Kita, yang buat macam ni pun tak boleh nak fikir. Akhirnya apa yang rakyat dapat, tuan-tuan? Pertama, kesimpulan KWSP Kerajaan Madani, yang terdesak sahaja keluarkan. Dividen simpanan masih ada. Alternatif bayar bulan atau tunggu 50 tahun. Yang mana satu? Tuan-tuan boleh pilih. KWSP tidak ada masalah untuk mencairkan aset. Pencarum lain tiada isu dividen rendah. Inflasi tidak berlaku dalam kadar yang terlalu cepat. Betul tak? Jadi kesimpulan ini semua membawa kepada apa, tuan-tuan? Membawa kepada apa? Saya kepada apa? Kepada apa orang kata, keperluan kita. Keperluan kerajaan ini, win-win situation kepada semua. Inflasi tak berlaku. Kita kata, inflasi tidak berlaku. KWSP tak perlu cairkan aset sehingga kurang pelaburan dia punya pulangan. Persaraan kita akan insya-Allah ada. Nak kita terjamin tak adalah, tapi ada. Kurang-kurangnya kalau kita bayar pun 10 tahun akan datang, ada lagi baki duit kita. Ui, ada lagi. Ni pun ada lagi. Ui, bagus ni. Dan sekarang kita dapat duit. Yang mana yang terdesak lah. Yang tak terdesak, janganlah pula nak keluarkan duit. So, soalan saya, bagus ke tak bagus? Bagus ke tak bagus? Baguslah, tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan kata tak bagus, saya tak tahu lagi lah. Minta maaf lah saya kata. Kalau masih yang kata tak bagus tu, tak apalah, terjunlah kau ke dalam lombong.